Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menyertai webinar kami pada hari ini. Nama saya Amira Ariana binti Ahmad Azhar. Saya bersama rakan sekumpulan saya iaitu Nurul Huda binti Uzza, Nur Yasmin binti Muhammad Hashamuddin dan Ibnullah Ilyasa bin Jamal. Kami merupakan pelajar diploma perakaunan daripada College Politek Mara. Dan untuk sekarang ini kami berada di semester 5. Untuk semester 5 ini, kami telah diarahkan untuk menjalankan aktiviti khidmat masyarakat. Sebabkan coronavirus ini, kami telah memilih inisiatif untuk mengadakan semuanya di atas talian untuk menormalisasikan norma baru iaitu menjaga penjarakan sosial dan kurangkan berinteraksi sesama manusia. Kami telah memanggil dan menjemput Encik Muhammad Iqbal daripada Pertimah Malaysia selaku Setiausaha Agung untuk memberi sedikit ucapan berkenaan tajuk kami pada hari ini. Pada hari ini, kami akan berbincang mengenai pelakuan manusia punca bencana alam dan kami akan bercakap dengan lebih lanjut selepas ini. Tanpa membuang masa, kami menjemput Encik Muhammad Iqbal dari Pertimah Malaysia untuk memperkenalkan diri beliau. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, saya ucapkan kepada pelajar-pelajar College Politek Mara Bangi Okey. So, jadi saya kenalkan sikitlah pasal diri saya. Okey, nama saya Muhammad Iqbal. Seperti mana yang Cik Amira Ariana bagi tahu tadi, saya merupakan seorang Setiausaha Agung bagi Pertimah Malaysia yang kita akan go through kemudian. Kita akan lebih mendalam perbincangan kita. Okey, umur saya sekarang 25 tahun. Kalau ikutkan dalam Pertimah, saya adalah ahli paling muda lah sebenarnya. Okey, dan saya bekerja sebagai, position saya sebagai seorang engineer di Bohri Asia Pacific Engineering Sdn Bhd. So, jadi latar belakang saya adalah latar belakang kejuruteraan, engineering, electrical. Dan selalu orang banyak tanya kenapa orang-orang ni join NGO sedangkan diorang ni ada kerja lain kan. Okay, so masa nanti kita perbincangan kita lebih mendalam, nanti kita akan kupas sikit-sikit kenapa saya banyak join pada NGO ni. Okay, untuk hari ni tajuk kita tadi apa, Cik Arina? Bencana alam yang disebabkan oleh manusia sendiri. Bencana alam disebabkan oleh manusia Okey, jadi topik yang menarik pada saya. So banyak benda kita boleh bincang, and kita sendiri tahu macam dalam berita hari ni pun memang banyak kemusnahan alam akibat bencana alam yang berlaku akibat daripada tangan-tangan manusia sendiri. Betul? So nanti kita akan kupas. Kalau boleh, saya nak minta benda ni kita buat conversation secara dua hala lah. So maksudnya kita ada soal jawab, kita ada perbincangan. Kita tak nak lah, sebab benda ni kita akan berbincang selama 4 jam lama masa kita ni. Jadi saya harap kita boleh buat benda ni dua hala dan kita boleh berinteraksi dengan lebih lanjut. Jadi bukan hari ni bukan saya je sampaikan ilmu. Jadi mungkin korang sendiri pun boleh sampaikan ilmu pada saya juga, apa yang saya tak tahu. Betul? Okay, so macam itulah. Kemudian apa lagi? Jadi tak apa, kita serah pada Cik Arina dulu. Terima kasih kerana telah memperkenalkan diri Encik. Okey, sebab mana saya tahu Encik bekerja di bawah Pertimah Malaysia. Bolehkah Encik menerangkan dengan lebih lanjut tentang Pertimah Malaysia? Okey. Pertimah Malaysia, okey, sebelum tu saya ada pembetulan sikit. Dia bukan bekerja. Kalau kita duduk di bawah NGO ni, non-government organisation, yang mana dia adalah satu pertubuhan, bukan mengambil keuntungan. So kita bukan bekerja sebenarnya, kita adalah sukarelawan. Okey. Jadi apa Arina soalan tadi? Pertimah Malaysia ni apa? Okey, Pertimah Malaysia ni adalah stands for Pertubuhan Tindakan dan Bantuan Tragedi Alam Malaysia. Okey, Pertubuhan Tindakan dan Bantuan Tragedi Alam Malaysia ni telah ditubuhkan pada tahun 2015
okey, selaras dengan kita punya pengerusi kita punya hasrat adalah untuk memberi bantuan, dan tajuk pun dah menerangkan sebenarnya, bantuan-bantuan yang terkesan dengan bencana alam. Okey. So bencana alam ni kita meliputi banyak benda lah, bukan satu dua benda je. Banjir, kebakaran, tanah runtuh, COVID pun boleh dikira sebagai bencana alam juga, sebab benda tu benda kita tak minta. Dia beyond our control. Okay. Jadi pertumbuhan kami ni kita tumbuhkan, dan kita punya pejabat di Putrajaya, SIN 15. Kalau nak tengok lebih lanjut, boleh buka petimamalaysia.rj.my. Baik, sekejap saya... Okay, so kita dah tahu tentang apa itu alam sekitar, apa itu bencana. Dan seperti kita tahu, bencana ni ada dua, alam dan sosial. So saya menjemput Ibu Maliasa untuk menerangkan lebih lanjut tentang bencana alam dan bencana sosial. Okey, sepertinya Amira Ariana kata, bencana alam ni ada dua. Bencana ada dua, bencana alam dan bencana sosial. Okey, bencana alam, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain merupakan gempa bumi, tsunami, banjir, kemarau, angin taufan dan tanah runtuh. Okay, kalau tsunami itu dia dari bahasa Jepun yang bererti gelombang ombak lautan. Tsunami adalah serangkai gelombang ombak laut raksasa yang ombak laut besar yang timbul kerana geseran di dasar laut akibatkan gempa bumi. Jadi kalau banjir tu dia lain dengan tsunami. Banjir ni dia macam peristiwa dilakukan dan kerana volume air dia meningkat. Kalau yang kemarau tu kemarau adalah ketiadaan air yang lama membuatkan pertanian ataupun kegiatan teknologi ini jatuh. Dan bencana sosial pula, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia seperti konflik sosial antaranya kelompok ataupun ekonomi masyarakat. Okey. Yang konflik sosial tu dia macam kerusuhan berada dekat hilang. Jadi penebangan pokok-pokok ni menjadi satu efek dekat alam sendiri. Okey, saya nak tambah sikit. Nak tahu satu benda menarik tak? Okey, selama hari ni kita tahu yang pokok ni adalah pengeluar utama oksigen dan dia menyerap karbon dioksida, betul? Betul? Okey. Tapi sebenarnya generation of oksigen dekat muka bumi ni kebanyakan sebenarnya bukannya tumbuh-tumbuhan, hutan yang sumber terbesar sebenarnya. Sebenarnya sumber terbesar di laut. Kalau ikutkan. Sebab hidupan laut, contoh plankton semua, dia produce, okey, kalau kita fikir logik lah, darat dengan laut mana lagi luas? Laut. Hidupan laut dengan hidupan darat mana lagi banyak? Laut. Betul. Okey, jadi tumbuh-tumbuhan laut, cuba Google start berapa pasti dia punya statistik, tapi rasanya dia punya oxygen generation dia 60%. Dia lagi banyak daripada pokok-pokok kat hutan. Jadi itu je lah setakat tambahan dia. Mula kalau orang kata pokok kat hutan ni sumber main source untuk oksigen lah apa kan. Faham.
Okay, boleh sama minta maaf. Banyak membakar sampah sebagai cara mudah untuk melumpuhkan sisa buangan di rumah ataupun di dalam industri. Kadang-kadang orang bakar sampah sebab lagi cepat untuk diorang hapuskan semua sisa-sisa sampah di rumah mereka, termasuklah dengan industri. Betul. Okay. Okay, kalau kita tengok negara-negara maju, negara-negara maju banyak dia buat sistem buang sampah berjadual. Buang sampah berjadual ni maksudnya, okay, kalau hari ni kita buang bahan-bahan yang boleh recycle, mungkin esok ni kita akan buang barang yang tak boleh recycle. Jadi daripada situ kita boleh jimatkan penggunaan tempat sampah yang mana yang sisa-sisa yang kita boleh recycle ataupun makanan ni kita boleh hantar dekat facilities yang untuk uruskan macam untuk buat, kita boleh buat biomass, kita boleh buat biodiesel. Jadi benda tu boleh, satu dia boleh mengurangkan pencemaran, dua boleh mengelakkan bencana-bencana alam, dan ketiga dia menjimatkan tenaga. Tapi permasalahan kat Malaysia, kita tak implement benda tu, dan kita pernah nak implement benda tu. Kalau tak silap 2017 kerajaan pernah buat, kalau ingat program dia saya lupa. 3R. Okay. Bukan 3R, dia asing. Dia asingkan sampah tu. Tak ingat apa nama dia punya program. Tapi intipati daripada dia punya program sebenarnya bagus. Cumanya kita tak ada pendedahan, dan pada rakyat Malaysia kita dah terlalu selesa membuang sampah ikut sesuka hati. Itu jadi masalah untuk kita. Permasalahan orang Malaysia ni sebenarnya civic minded ni. Civic minded kita teruk sebenarnya. Kita mungkin beradab, kita mungkin berbudi bahasa, tapi kita kurang daripada segi macam pendahan tentang alam sekitar semua. Dan sisa-sisa toksik di sungai dan menyebabkan udara, dia melibatkan budak-budak sekolah sesak nafas, pening kepala, dan itu ada setengah manusia dia menyebabkan sungai tersebut tercemar. Okey, soalan saya tinggalkan soalan kepada adik-adik. Okay. Kenapa benda ni berlaku? Boleh terangkan? Salah siapa sebenarnya? Saya cuba soalkan dulu. Bagi saya, salah individu sendiri yang patut terapkan benda tu dari macam ibu bapa perlu terapkan tentang alam sekitar ni dari kecil lagi. So dari situ, maka dari situ macam semua orang akan tahu tentang, macam tadi Encik Iqbal kata, adab semua tu kan. Alright. Maka so macam kita kena memang kena terapkan, kena berdedahkan isu alam sekitar ni dari kecil lagi, supaya masing-masing tahu tentang cara nak menjaga alam sekitar. Okey, betul lagi. Besar sendirilah, sebab diorang dapat barang, diorang produce banyak-banyak, daripada diorang produce, diorang tak tahu nak buang mana toksik-toksik tu. Diorang tak ada tempat. Ini dia bukan tak ada tempat, dia ada tempat tapi dia tak nak. Dia ignorant. Okey, kalau kita tahu, okey, pada sektor industri, barang-barang sisa lepasan toksin ni semua adalah sisa buangan terjadual. Maksud sisa buangan terjadual ni adalah dia ada, kalau ikut Jabatan Alam Sekitar, ada satu table. Sistem bahan-bahan yang disenaraikan adalah contoh bahan-bahan terkawal. Contoh barang dekat rumah korang lah. Apa yang korang rasa bahan buangan terkawal yang korang tak boleh buang suka-suka sebenarnya? Bahan buangan berjadual. Kaca-kaca. Kaca tu dia pasal bahaya, dia bukannya toksin. Jadi kita cerita pasal toksin. Contoh, apa yang korang boleh nampak? Lebihan ubat yang kita dapat dari macam ubat bukan toksin. Minyak masak. Timbul nyamuk, nyipin. Yang itu bukan bahan berjadual guys. Okey, nampak tak? Benda simple tapi kita sendiri tak tahu.
Sebab apa? Sebab kita tak ada pendedahan dan pendidikan yang betul macam mana kita nak uruskan sisa buangan. Sebenarnya contoh paling mudah adalah bateri. Bateri korang sebenarnya tak boleh buang suka-suka sebab bateri tu sebenarnya highly toxic. Bateri tak kisahlah bateri kereta ke, bateri telefon ke, bateri AA ke. Itu sebenarnya semua buangan terjadual. Sebab tu kalau perasan, walaupun dah habis, walaupun dah tak boleh guna. Tak boleh guna adalah pada segi elektrikal dia. Pada segi chemical dia masih ada. Sebab tu kalau perasan, bateri, kalau korang simpan lama 3-4 tahun, dia ada air, betul lah. Kalau korang pegang air tu kadang-kadang gatal, betul? Betul. Gatal tu adalah tindak balas kimia. Kimia dia masih ada walaupun 10 tahun. So bahan-bahan kimia ni lah yang bahaya sebenarnya. Sebab tu kalau perasan dekat shopping mall dulu, di Aeon ke pergi mana, dia ada satu kotak untuk buang macam untuk recycle bateri lama, telefon lama. Tujuan dia adalah untuk mengelakkan buangan bahan-bahan berjadual ni. Contohnya sebenarnya macam TV pun tak boleh buang sesuka hati sebenarnya, tapi kita kisah apa kan? Pada kita nak senang. Nampak tak? Ni konsep nak senang tu yang masalah pada masyarakat kita. Asal boleh. Saya nak tanya lah. Ya saya. Kalau okey, kan tadi Encik Iqbal diterangkan bateri ni dia ada cara untuk buang dia. Boleh terangkan tak cara nak buang dia sebenarnya? Okey, daripada segi skala kecil, kita tak perlulah sampai nak kena okey, sebenarnya kalau tak kita untuk proses macam contoh industri kita nak kena ada label, kita nak kena ada ruangan khas untuk buang bateri dia. Untuk letak sementara sebelum dibuang, kita kena panggil orang yang betul-betul profesional mahir dalam membuang benda tu. And cost untuk panggil dia orang tu mahal. Sebab tu kalau daripada segi industri nak jimat daripada benda-benda ni, sebab dia orang boleh, kalau 1 tan sisa buangan boleh cecah ratus-ratus ribu untuk buang sahaja. Daripada carbon dioxide yang terhasil oleh bumi ke atmosfera, gas carbon dioxide ni yang menghalang pantulan balik keluar. Sebab tu kalau tengok dekat gambar nombor 4 tu, gas rumah kaca dia masuk balik ke bumi. Sepatutnya dia tak masuk balik ke bumi. Bumi kita panas sebab greenhouse effect ni lah yang radiate balik kat kita. Macam tu. Okey. Jadi apa dia? Okey. Okay. Faham. And kita ada ozone layer yang mana greenhouse effect ni adalah associated dengan ozone layer. Carbon dioxide akan menipiskan lagi ozone layer kita. Ozone layer ni yang protect kita daripada sinaran UV yang berlebih. So sekarang ni apa yang berlaku, tengoklah tangan saya hitam. Tangan tak saya katalah sebab saya kerja dekat site. Saya sendiri memang duduk dekat site. Jadi memang benda ni adalah satu realiti. Okey. Kesan akibat daripada pemanasan melampau ni, satu, kita UV daripada matahari ni makin lama makin tinggi sebenarnya. Kalau tengok UV index kita dekat KL tinggi sangat-sangat. 10 kot saya rasa UV index. Which means yang kita memang adalah kita sangat-sangat terdedah pada UV yang tinggi. Sebab apa? Sebab greenhouse effect kita. And Malaysia kalau ikutkan kita punya dari segi kualiti udara kita sangat teruk sebenarnya. Kalau kita compare dengan kalau korang mesti fikir negara-negara Europe lagi teruk kan, lagi tercemar. Sebenarnya tidak. Asia adalah negara-negara yang paling tercemar, antara yang tercemar lah. Europe tu sebenarnya jauh lebih bersih. Sampaikan okey, masalah Europe, okey, ini cerita daripada segi bencana alam masa COVID hari tu, kenapa Europe kes tinggi? Sebab hospital dia tak boleh lagi permasalahan yang berkait dengan pernafasan. Sebab pada dia orang pernafasan bukan satu isu. Sebab kualiti udara dia bagus. Jadi dia tak perlukan ventilator, dia tak perlukan oxygen support, dia tak ada nebulizer, dia tak banyak. Sebab kualiti udara dia baik. So asma rate dia rendah, dia punya permasalahan penyakit-penyakit dia associated dengan breathing pun sangat-sangat tinggi sikit. So that's why dia punya medical system dia breakdown sekejap masa tu. So and that's why dia punya kes COVID tinggi. Okay. Dan Encik Iqbal kerana menambahkan information
Ini saya nak panggil Yasmin lah untuk terangkan. Okey, secara kita tak sedar, sebenarnya pemanasan global ni juga punca paras air di bumi semakin meningkat. Seperti kita tengok dekat slide atas ni, dia kata menunjukkan paras air meningkat dari tahun ke tahun. Ini menyebab paras air di bumi ni meningkat. Kesan paras air di bumi ni meningkat menyebabkan tempat-tempat yang rendah akan tenggelam. Seperti di dalam slide tu dinampak yang tenggelam dekat situ. Lepas tu dekat yang kawasan-kawasan yang duduk dekat tepi pantai semua tu tenggelam juga. So banyaklah kesan manusia juga akan terima akibat. Suhu terlampau tinggi, maka ais-ais dekat kutub selatan dan kutub utara cair, menyebabkan laut paras air laut meningkat. Betul tak Yasmin? Betul. Saya setuju dengan Huda punya pendapat. Ada juga yang dia dengan ada industri ni sekarang dia tambah laut. So itu juga dia menyebabkan paras air meningkat. Betul tak? Betul. Tapi tambakan laut ni tak terlalu signifikan lah nak banding dengan pencairan ais di kutub utara dan kutub selatan. Saya nak sambung sikit. Paras air meningkat ni apabila ais tu cair dan laut meningkat, maka kehidupan di kutub selatan dan kutub utara macam polar bear, diorang tak ada tempat untuk hidup. Diorang terpaksa adapt dengan diorang punya rumah. Kiranya rumah diorang dah cair, rumah diorang dah tak kena, dah suhu dah lain. Diorang tak boleh nak cari makan, dia tak boleh nak hibernate. So Benda ni menjadikan ni cuba bayangkan kalau rumah korang tiba-tiba kena potong, tinggal separuh, tinggal suku. Bayangkan bilik korang hilang makin lama sikit. Macam itulah apa yang polar bear ni rasa. Tak, dia sekadar melawak lah. Tapi cuba bayanglah binaan manusia yang memberi tekanan kepada tanah tu sendiri. Jadi tanah runtuh ni dah selalu, tak adalah selalu tapi agak kerap berlaku di Malaysia. Dan tanah runtuh ni kita boleh prevent dengan tanam pokok. Sebab bila tanam pokok dia ada akar tu yang akan pegang tanah-tanah ni. Jadi tanah-tanah ni tak senang-senang jatuh lah. Sebab tu lah kalau kita perasan dekat highway, diorang selalu ada macam kalau bukit diorang letak macam batu supaya tak jadi tak runtuh dekat jalan highway tu. Betul. Okey, tambahan sikit. Pada tahun 2004 ke 2003 saya tak pasti. Okey, sebenarnya tanah runtuh pernah jadi paling teruk sekali kat Malaysia masa tu dekat highway. AKVE tu, kalau perasan sekarang AKVE kalau iklan tu ada lampu-lampu cantik kan. Itu sebenarnya bekas tanah runtuh tu. Tutup rasanya highway sampai 2 minggu rasanya. So daripada situ diorang simen balik. Sebab tu dia konkritkan semua, dia tebuk balik lubang, dia buat balik supaya benda tu elok lah. Macam tu. Maknanya kalau macam cakap dulu. Sebab peminat lebuh raya kita, kebanyakan kita potong bukit, kita potong gunung. Yang mana kita tak boleh potong, itu kita buat terowong. Itu contoh terowong Menora macam tu. Sebab bila kita tak boleh potong, baru kita buat terowong. Selagi kita boleh potong, kita potong. Selagi kita boleh korek, kita korek. Itu masalah dia. Construction ni. Nak tanya, kalau dia buat konkrit dekat gunung tu,
kan selalu macam ada saluran air tu. Kalau tak ada saluran air tu bermasalah juga ke? Mestilah masalah. Punca tanah runtuh pasal apa? Pasal Air. tanah terlalu berat dan air larian. Itu orang panggil air larian tau. Air larian adalah antara punca yang menghasilkan tanah runtuh. Sebab air tu dia dah mengalir dalam tu. Dia tak boleh nak, tanah tu tak boleh nak stop benda. Jadi bila dia mengalir, dia bawa dengan tanah tu sekali. So runtuh. Jadi apa yang kita buat adalah, itu engineering solution lah kita panggil. Kita konkretkan dia dan kita buat lubang supaya lubang tu kita boleh keluarkan air tu. So that benda tak berat and lemahkan struktur konkret. Faham. Sebab tu ada orang tanya siapa yang buat pipe banyak-banyak Itu So, banyak kita dapat lah untuk macam mana berlakunya kejadian-kejadian di Indonesia sendiri. So, kita nak pergi kepada topik lain, iaitu inisiatif untuk mengatasi bencana alam. So, penanaman semula secara besar-besaran. Saya teringatlah dulu masa zaman sekolah, kita ada buat satu program tanam pokok dengan guru besar, tanam dekat belakang. So, benda ni saya rasa kena diterapkan daripada awal. So, bila penanaman semula secara besar-besaran ni, dia dilakukan dekat kawasan lapang, kawasan yang tiada hutan, tiada pokok. betul. Dengan cara ni lah kita boleh menyedarkan orang macam mana pentingnya penanaman semula ni. Sebab bila kita dah biar benda tu terbuka dan tanah tu tak ada tempat tu berpegang, pokok tak ada nak pegang tanah. Dan kebiasaannya penanaman semula ni orang buat dengan tanaman yang cepat lah. Contohnya macam kelapa sawit, benda-benda macam tu, instead daripada pokok balak. Sebab pokok balak ni boleh makan ratus tahun untuk tumbuh. Tapi bukan Besar. ke orang banyak potong pokok balak? Tapi kalau tak ada penanaman semula untuk pokok balak, makin lama makin habis lah. Ada, sebab tu lah kita ada pembalakan terancang. Sebab tu ada jawatan perhutanan. Sebab tu ada kawasan yang reserve kita tak boleh nak ambil. Sebenarnya boleh ambil pada kawasan yang digazetkan untuk pembalakan sahaja. Tapi sekarang ni banyak berlaku pembalakan tak terkawal. Dan banyaklah berlakunya kes-kes pencemaran, lepas tu bencana alam. Daripada situ terjadi terlalu banyak masalah. Maknanya hutan simpan tu kerajaan dah Warta. Dia dah warta as hutan simpan. faham. Terusnya adalah dengan cara kita semula. Ini program yang biasalah dilakukan daripada kecil sampai besar, kita buat lagi benda ni. Macam kita perasan ada tong sampah di jalan. So kita semula ini kira. So konsep kita semula mudah boleh terangkan. Alhamdulillah sekarang kita dah berada di hujung webinar forum kita. So terima kasih kepada semua yang meluangkan masa untuk menyertai kami pada hari ini. Tak lupa juga terima kasih kepada wakil daripada Pertimbangan Malaysia kita, Encik Muhammad Iqbal, kerana meluangkan masa untuk memberi sedikit sebanyak informasi tambahan tentang perbincangan kami pada hari ini. Okey, saya juga ingin mengucapkan terima kasih, jutaan terima kasih lah kepada pihak Kolej Politek Marabagi dan kepada adik-adik yang sudi menerima, sudi menjemput saya sebagai kita punya guest speaker pada hari ini lah. Okey, lepas tu saya juga ingin mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersalah bicara sepanjang kita punya sesi webinar forum. Okey, saya harap anda semua dapatlah sedikit sebanyak ilmu apa yang saya kongsi. Lepas tu saya pun dapat juga ilmu daripada anda semua. Okey, terima kasih banyak-banyak. Saya amat menghargai adik-adik yang ada ni. Okay, saya dah anggap awak semua ni macam adik-adik saya sendiri. Okay. Jadi saya berasa amat-amat gembira dapat bersama dengan student-student ni. Okay, saya harap kita akan terus berhubung. Okay, kalau ada sebarang pertanyaan ke apa ke, boleh hubungi saya. Nanti saya tinggalkan nombor pada moderator lah. Untuk apa-apa secara profesional ke apa, boleh email kat saya. Dan kalau korang ni semua student accounting kan? Okey,
Okay, so kalau ada rasa macam nak internship ke apa ke, bolehlah hubungi saya. So, company kita sekarang ada 1 kosong untuk intern untuk accounting. Okay, so itulah daripada saya sendiri, saya minta maaf salah silap. Okay, terima kasih.